Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Taala dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan tajuk pengajian kita berkenaan dengan tafsir, dan kita alhamdulillah pada kali terakhir kita berjumpa kita telah sampai kepada ayat yang ke-138. Dan kita ulang sikit kerana dalam hari itu saya kebetulan seminggu lepas saya tak datang Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran Al-Karim berkenaan dengan tajuk ni, itu tajuk masih lagi berkisar berkenaan dengan penafian golongan Yahudi dan Nasrani ini mengaitkan diri mereka dengan Ibrahim alaihissalam dan anak cucu dia yang lain di kalangan para anbiya. Kerana Ibrahim dan Ismail alaihissalam serta Ishak, Yaqub, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Daud dan sebagainya, semua mereka semua tak terlibat dengan apa fahaman yang dibawa oleh Yahudi dan Nasrani sekarang. Surah Al-Baqarah Al-Baqarah ayat 138, kita sampai situ sebenarnya dan kita macam saya terangkan itu, kali-kali saya terangkan bahawa juzuk pertama surah Al-Baqarah ni dibahagikan pada beberapa bahagian. Kalau kita ada pendahuluan dan satu bahagian pendahuluan start daripada ayat pertama sampai 20, itu yang berkaitan dengan tajuk masalah hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian daripada 21 sampai yang ke 39 berkaitan tajuk khilafah ataupun pentadbiran di alam ini, kemuliaan Allah Taala beri pada manusia. Kemudian ayat 40 sampailah yang kita sedang bincangkan sekarang ni, bukan pendahuluan dah, tapi berkaitan segmen kenapa Bani Israel ini layak ditarik daripada mereka kekuasaan di muka bumi. Jadi yang bila Allah Taala terangkan start daripada ayat ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, ayat 40 surah Al-Baqarah sampai juzuk pertama ni habis, di situ masih membincangkan dia ada 4 benda. Pertama, bincang berkenaan dengan ungkitan Allah Ta'ala kepada mereka tentang nikmat Allah Ta'ala beri. Kedua, berkenaan dengan mereka punya muamalah atau hubungan mereka dengan para anbiya, seperti first kali Musa AS, apa layanan mereka terhadap Musa AS. Ketiga, berkenaan mereka dengan Muhammad SAW. Dan keempat yang sedang kita bincangkan sekarang ni adalah berkaitan dengan tajuk penafian perkaitan mereka dengan Ibrahim dan juga Ismail, Ishak, Yaqub, Ayub dan semua keturunan para anbiya yang ada. Mana mereka semua bukannya orang-orang yang beragama dengan agama yang mereka sedang yang dianuti oleh Yahudi dan Nasrani sekarang. Baik. Jadi Allah Ta'ala nyatakan, lepas Allah Ta'ala bincangkan itu, dia kata, Allah Ta'ala sebut bila mana orang Yahudi dan Nasrani kata kul kunu hudan aw nasara tahtadu. Katakan mereka berkata qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Mereka berkata jadilah kamu Yahudi atau Nasrani, kamu akan dapat hidayah. Maka Allah Ta'ala jawab balik dengan menyatakan kul millata Ibrahim hanifa. Adapun agama sebenarnya adalah agama yang paling tulus adalah agama Ibrahim. Wa maka musyrikin, dia bukan golongan musyrik. Jadi Allah Ta'ala suruh Nabi Muhammad SAW kata qulu amanna billah wa ma unzila ilaina. Jadi dan Allah Ta'ala suruh kita isytiharkan, kita tolak ajakan mereka, kita isytiharkan iman kita. Dan Allah Ta'ala sebut pada ayat yang kita 137 138, Allah Ta'ala nyatakan fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Dan jika mereka beriman seperti mana apa yang kamu imankan, mereka percaya apa kamu percaya, faqad ihtadaw, maka mereka telah mendapat petunjuk. Wa in tawallaw, kalau mereka berpaling, maka mereka dalam perpecahan yang jauh. Fasakfikahumullah, Allah Ta'ala akan selamatkan kau, cukupkan engkau wahai Muhammad daripada menghadapi mereka. Wa huwas samiul alim. Sibghatullah, celupan Allah Ta'ala. Wa man ahsanallahi sibghah, dan siapakah lebih baik celupan berbanding Allah Ta'ala. Wa nahnu lahu abidun, kita kepada Allah Ta'ala ni sebagai hamba-hamba yang menyembah. Jadi Allah Ta'ala suruh terang kat sini bahawa mereka, kalau mereka beriman seperti mana kita orang Islam beriman, mereka telah mendapat petunjuk. Itu je. Kerana dari segi masalah akhlak, morality dan sebagainya, memang kita sama dengan mereka. Percaya akhirat, syurga, neraka, ya. Tapi ada extend lagi, percaya pada Muhammad SAW dan juga syariat yang dibawa oleh baginda. So stop kat situ, kita kata apa yang dibawa oleh mereka tadi, kalau mereka beriman dengan kita, maka mereka dapat petunjuk. Dan kita tak boleh bimbang untuk menghadapi mereka, kerana kita akan dimenangkan kat atas mereka. Jadi Jadi kita bincangkan itu kan kat sini sampai ayat yang terakhir
Kata sibghatullah, celupan Allah Ta'ala. Berkata Ibn Abbas, sibghatullah ay dinullah, agama Allah. Sibghah ni maksudnya sabarat, maksudnya celupan yang meletakkan garis panduan, aturan dan sebagainya adalah Allah Ta'ala. Itu dinullah. Wa intisabu sibghatullah imma ala ighra' liqaulihi fitratullah. Dan dimanasabkan, nanti kita bincang, dimansubkan lafaz sibghah, sibghatullah dibariskan atas di akhirnya. Sibghah itu sama ada kerana ighra' seperti fitratullah, ataupun kerana apa, ataupun atau maksudnya patuhilah kamu akan apa, akan agama Allah Ta'ala, akan celupan Allah Ta'ala, akan apa, aturan Allah Ta'ala. Ilzamu zalika alaikum, alaikumuhu. Wa qala ba'du badal, ada kata badal. Millata Ibrahim tu apa? Sibghatullah. Millata Ibrahim, maka ini bunyi sibghatullah, bagi atas juga. Jadi kita kata boleh dilafazkan macam tu. Dan ada yang berkatakan, ia ada masdar muakkad. Ini bahasa belajar bahasa Arab. Ini maksud dia dalam bahasa Arab. Bila perkataan tu tak baris depan di akhir dia, maksud dia ada benda masuk pada dia. Either huruf jar ke, ada macam asyhadu anna Muhammadan. Kenapa Muhammadan tak Muhammadun? Sebab ada anna. Kan? Itu kena tahu, mana dalam bahasa Arab dia ada sebab. So every time baris atas berlaku macam subhanallah. Subhanallah. Maksud dia lafaz tadi macam subhanallah tu adalah usabbihu subhana. Aku bertasbih memuji Allah Ta'ala, maha suci Allah Ta'ala. Contoh macam ahlan wa sahlan, pernah dengar? Ahlan wa sahlan tu maksud dia uahilu laka ahlan. Mana aku sambut kau dengan sambutan. Usahilu laka sahlan, aku pemudah untuk kau satu kemudahan. Maksud dia adalah kata bagi satu kata kerja atau frasa yang hilang. Dia ada sambungan awal dia, tapi dia hilangkan, maka kita pakai je ahlan wa sahlan. Originally di awal dia ada aku sambut kau dengan satu sambutan, dan aku pemudahkan kau dengan satu kemudahan. Kemudahan dan sambutan tu ahlan wa sahlan tu. Ahlan wa sahlan. Tu orang sebut ahlan wa sahlan tu apa? Itulah dia. Dia bukannya baris atas dengan tak sengaja. So jadi sibghatullah tu pun macam tu juga. Okey, baik. Hari ni kita akan masuk ayat baru 129 sampai 139 sampai 141. Allah Ta'ala nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Am taquluna inna Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbat kanu hudan aw nasara. Qul a antum a'lamu amillah wa man azlamu mimman katama syahadatan 'indahu minallah wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna 'amma kanu ya'malun. Berfirman Allah Ta'ala memberi arahan, memandu nabinya itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala dan salam Allah Ta'ala ke atas baginda, kepada menolak, mana cara untuk mengelak daripada menjidal ataupun cara kita nak mengelak daripada terus berdebat. Pasal dorang akan kata dorang ada rekod, kita ada rekod kita. Dorang ada ada kitab suci, kita ada kitab suci. So dorang akan cuba untuk implement dalam diri kita ni apa yang dorang faham. Okey, sekarang ni Allah Ta'ala nak elakkan Nabi daripada terus berhujah dengan mereka. Maka Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata dalam ayat ini, daripada berhujah dengan orang musyrik, kul, katakan hai Muhammad, atuhajjunnana, adakah kamu menghujah kami? Kamu nak hujah kami fillah, pada Allah Ta'ala. Maksudnya, adakah kau nak berdebat pada kami berkenaan dengan ketauhidan Allah Ta'ala dan keikhlasan kepadanya serta kepatuhan kepada Allah Ta'ala? Mana tauhid Allah, ikhlas kepada Allah Ta'ala dan juga patuh kepada Allah Ta'ala ni, kamu nak suruh kamu nak hujah kami tentang benda ni ke? Soalan. Tanya mereka, ya Muhammad. Dan juga mengikuti perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya, kamu nak ajak kami pada ni ke? Sedangkan wahwa rabbuna wa rabbukum, sedangkan dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Yang apa? Yang kerja dia adalah apa? Yang memperlakukan segala apa yang dia nak pada kami dan pada kamu. Mana apa dia nak buat, dia buat. Contoh macam dia letak pada kamu satu syariat. Dia letak kepada kami satu syariat yang berlainan. Maka kamu tak perlu persoalkan kepada kami. Pasal itu adalah aturan Allah Ta'ala. Dia mengubah apa yang dia nak. Dia cipta apa yang dia nak. Bukan kerja kita untuk bersoal kepada dia. Contoh macam, kenapa
Insang ikan tu, tulang dia tu macam telinga manusia punya tulang. Dia ni orang yang apa agak-agak sesat dalam tajuk evolusi. Dia pergi belah ikan, dia kata ikan kat ujung insang tu kan, insang tu punya tulang tu serupa dengan tulang koklea. Itulah tanda bahawa manusia ni datang daripada ikan. Kalau kita kata tak, kalau kita kata bukan, dia kata apa? Habis tu kenapa serupa? La ilaha illallah. Kenapa serupa dia kata? Contoh macam beruk. Manusia dia beruk. Sebab beruk ni saja yang sekian. Betul kita mana ada? Kromosom pun tak sama. Kan? Lainan tak sama kita dengan beruk. Tapi kalau anda kata bukan, kenapa dia rupa macam orang? Dia soal macam tu. Faham tak? Macam tu juga berlaku pada Nabi Muhammad SAW. Bila baginda bawa Islam ni, orang-orang Yahudi dan Nasrani mempersoalkan, kenapa kami tak dapat macam kamu dapat? Kenapa kamu pula dapat betul? Kenapa kami salah? Kenapa kami silap? Macam orang Kristian dan debat dengan Ahmad Didat. Dia kata Tuhan kata dia akan jaga kata-kata dia. Kenapa dia tak jaga kitab Taurat atau Injil? Kenapa? Dia tanya macam tu pula. Dia tanya Allah Ta'ala melakukan apa dia nak. Dia buat apa dia nak. Bahkan memang semua para anbiya yang kita kata apa, hatta Bani Israel orang Yahudi yang berpegang dengan Taurat ataupun Injil yang dipegang oleh orang Nasrani. Dalam kitab-kitab berkenaan memang Allah Ta'ala janjikan akan datang Nabi lain selepas Isa atau lepas Musa. So menunjukkan bahawa masih lagi tidak komplit. So dalam kitab mereka pun dah kata tidak ada lagi, bukannya pemutus, pasal akan datang lagi guidance yang baru. Lepas tu bila datang guidance baru, dia persoal pula, kenapa guidance baru tak sama dengan kami? Pula. Jadi ni konsep dia. Kita kata yang berlaku kesalahan dalam manusia ni, dia pergi ingat Allah Ta'ala kena ikut aturan dia. Contoh macam kalau kita sekian kenapa sekian, ayat tak boleh, tak pakai. Pasal Allah Ta'ala yang memperlakukan mutasarrif, membuat sesuka hati pada kami daripada kamu, yang layak untuk diikhlaskan kepadanya ketuhanan. Mana pengabdian diri ketuhanan. Dia kata Tuhan hanya Allah Ta'ala, tak ada pada yang lain. Dan kepadanya hanya pada dia sahaja, tak ada sekutu baginya. Maka kamu nak persoalkan apa? Maksudnya persoalkan kenapa syariat ni jadi tak macam kamu. Jangan persoalkan kerana Allah Ta'ala Tuhan kami, Tuhan kamu. Ikhlaskan diri. Kami dulu sembah berhala tak apa je. Kami dulu dia kata itu. Kami dulu sekian-sekian tak apa je. Kenapa Tuhan tak marah pun? Contoh macam Sulaiman dulu ada patung-patung, kenapa kamu tak ada patung pula? Kerana kami dulu jumpa Sulaiman untuk minta, kenapa kamu tak boleh minta? Kenapa dia kata. Jadi Allah Ta'ala suruh jawab, Qul atuhajjunana fillah. Adakah kamu nak hujah kami tentang Allah Ta'ala? Itu menghujah kami tentang tauhid Allah Ta'ala, ikhlas pada Allah, patuh pada Allah, ikut perintah dia, tinggal larangan dia. Kamu nak ajak kami debat ke? Sedangkan Tuhan Allah Ta'ala Tuhan kami dan Tuhan kamu, yang memperlakukan apa dia nak pada kami dan pada kamu, dan dia hanya dia layak untuk ketuhanan, pengabdian diri ketuhanan, hanya dia, tiada sekutu baginya. Walana a'maluna walakum a'malukum. Dan untuk kami, amalan kami, untuk kamu, amalan kamu. Mana apa kami amal, kami dikira di atas amalan kami. Kamu amal apa pun, dia dikira di atas kamu. Kalau kamu percaya Tuhan yang sama, maka amallah. Macam sekarang ni kita kata macam di Sion Kristian, tak beramal dengan apa arahan Tuhan. Mana habis langgar, habis dah, tak ada benda tinggal lah. Nothing. Kan habis langgar semua. Ten Commandment tu tak ikut langsung dah. Yang sekarang ni kita Ten Commandment dia katakan pada Musa AS, arahan Allah Ta'ala pada dia. Kita sekarang tengah buat. Kita tengah buat. Tapi kenapa buat? Bukan Musa suruh, tapi kerana Muhammad SAW suruh. Itu kita kata aturan Allah Ta'ala untuk kita. Syariat yang persoalkan. Kerana itu itulah hak mutlak Allah Ta'ala dalam menentukan dan meletakkan hukum. Maksud dia apa? Kami berlepas diri daripada kamu dan daripada apa yang kamu sembah. Mana kamu dengan kami dalam penyembahan tak sama. Maksudnya kamu sembah apa, kami sembah apa, tak sama. Maksud dia kami berlepas diri, tak ada kaitan dengan daripada kamu dan apa kamu sembah. Kamu sembah apa? Kamu sembah apa dan juga kamu amal apa? Kami tak ada kaitan. Betul tak? Maksud kita sekali kita beramal, orang musyrik kita mana ada kaitan kita? Diorang pun tak ada kaitan kita. Dan kamu semua berlepas daripada kami. Sebab Allah Ta'ala nyatakan ayat lain dalam surah Yunus ayat 41. Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Yunus ayat 41, Allah Ta'ala nyatakan a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa in kadzabuka, dan jika mereka mendustakan engkau Muhammad, tak percaya pada engkau Muhammad, faqul, maka kata pada mereka, sebut pada mereka, li amali, untuk aku amalan aku. Surah Yunus. Untuk aku amalan aku, dan untuk kamu amalan kamu. Walakum amalukum, dan untuk kamu amalan kamu. Untuk aku amalan aku, untuk kamu amalan kamu. Antum bari'una mimma a'malu. Kamu semua berlepas diri, tak ada kaitan daripada apa yang aku amalkan. Wa ana bari'un mimma ta'malun, dan aku pun berlepas diri daripada apa
yang kamu amalkan. Kamu sembah apa, Tuhan akan soal kamu, tak akan soal aku. Maksudnya, dan kamu pula, bila kamu sembah apa, Tuhan tak tanya, apa pasal diorang sembah benda sekian. Allah tak akan tanya. Kemudian kerja kamu, amalan aku. Okay. Dan Allah tak nyatakan surah Al-Imran ayat 20. Surah Al-Imran ayat ke-20. Allah tak nyatakan, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Al-Imran ayat 20. Fa in hajjuka, dan jika mereka menghujah engkau, hai Muhammad, faqul, maka katakanlah pada mereka. Al-Imran surah yang ketiga, ayat yang ke-20. Fa in hajjuka, dan jika mereka menghujah engkau, faqul, maka kata pada mereka, hai Muhammad, aslamtu wajhiya lillahi, aku serahkan wajahku kepada Allah. Wa manittaba'ani, dan siapa-siapa yang ikut aku pun sama, membuat perkara yang sama, apa? Menyerah wajah mereka pada Allah Ta'ala, menghadapkan wajah mereka, menyerah wajah mereka pada Allah Ta'ala. Ya? Wa qul lil ladzina utul kitab, dan katakanlah hai Muhammad kepada orang-orang yang diberikan mereka kitab, itu Yahudi dan Nasrani, wal ummiyin, dan orang-orang Arab yang tak ada kitab, sebut pada mereka apa? Aslamtum, adakah kamu telah menyerah? Kami menyerah pada Tuhan. Kamu menyerah pada Tuhan tak? Soalan. Maksudnya sekarang ni, kerja kita beramal sekarang ni, kita sibuk tentang dosa pahala sebab Allah Ta'ala perintahkan. Diorang sekarang ni sibuk bising tentang kita, macam kita pakai tudung. Kasi kita lah perempuan Malaysia, orang Islam, Muslimah pakai tudung. Mana yang kita menutup aurat, kita tinggalkan yang haram, tak minum arak dan sebagainya. Kita buat kerana patuh pada Allah Ta'ala. Soalan sekarang, kalau mereka sibuk tentang kita tengah patuh perintah Allah Ta'ala ke tu? Soalan yang kena tanya. Kan mabukkan diri dan sebagainya. Kan sempena hari perayaan ke, ataupun tiap-tiap malam ke, adakah orang Kristian sekarang ni, atau orang Yahudi, apa Hindu ke, apa sekalian bangsa mereka, adakah mereka ketika melaksanakan benda tadi diridai oleh pahaman yang mereka ada? Soalan. Jawapannya tak ada siapa. Mana ada agama suruh masyarakat gila, hilang akal, yang menjadi bergaduh-gaduh sebab apa? Sebab mabuk, langgar tiang elektrik lah, tiang lampu dan sebagainya. Benda tu banyak berlaku. Perhatikan tepi-tepi jalan kan, mesti tiang ni langgar. Punyalah besar tiang tu, jauh dari tengah jalan pun langgar juga. Tak kerja lain. Tapi tak tahu siapa bayar besok. Siapa? Orang langgar je ke? Kena belah macam tu je. Kau tak report? Tak ada kan? Gitu bengkok kan. Kenapa kan? Masa dia kena faham apa konsep ni. Konsep berkenaan dengan tajuk ni, maksud dia mereka ni sebenarnya apa mereka langgar ni, macam mereka dedah aurat ke, patuh Tuhan ke soalan. Kul aslamtum, hai Muhammad, kata kepada mereka, aslamtum, kamu menyerah, kami dah menyerah. Kami sedang menyerahkan wajah kami kepada Allah Ta'ala. Dan Rasulullah kata, aku dan pengikutku, orang yang mengikutiku. Soalan sekarang, kamu sekarang ni, adakah kamu menyerahkan diri Allah Ta'ala? Soalan, aslamtum, fa in aslamu, kalau mereka menyerah, faqad ihtadaw, mereka telah mendapat petunjuk. Wa in tawallau, maka kalau mereka paling juga tak nak ikut cakap, fa innama alaikal balagh, hanyalah ke atas engkau hai Muhammad apa? Penyampaian. You are actually messenger, deliver the message, sampaikan message saja. Wallahu, dan Allah Ta'ala basirum bil ibad, maha melihat terhadap apa? Sekalian hamba. Mana hamba-hamba dia buat apa, Allah tahu segala-galanya. So kita, betul tak, macam saya sering ulang kat sini, saya kata seorang yang berdakwah, menasihatkan orang untuk buat baik, jangan sekali-kali kita paksa benda sebut. Macam kita bukan kerajaan. Kalau kerajaan dia ada apa peraturan sendiri. Maksudnya dia dalam masalah suruh orang apa, jangan jalan ke sini, jangan buat ini, jangan itu, dia ada kuasa untuk apa, menghukum. Rakyat biasa tak ada kuasa menghukum. Mak bapak ada arahan, kata anak-anak dia. Tapi kalau dia kata kita di luar ni, ketua kampung ke, JKKK ke, ahli parlimen ke, tak ada kuasa. Untuk apa paksa orang pergi semayang apa ni kan, dia kena penguasaan tu daripada kerajaan, bukannya daripada apa, daripada orang perseorangan, bukan daripada apa kumpulan tertentu. Tak boleh. Dalam Islam itu kenapa dan tajuk ni kita disuruh menyampaikan saja. Dan tugasan ini semua orang boleh buat. Tak ada siapa yang terkeluar. Tak ada siapa kata saya tak boleh buat nak berdakwah ustaz. Alasan kerana tak cukup ilmu. Belajar lama dekat Yayasan Taklim. Kan? Tak tahu benda belajar. Dan sampaikanlah, belajar sampaikan pula. Bila sampaikan, kalau orang tak dengar, senyum. Dan tak apa, tak ada hal. Ini kita sampaikan, orang tak dengar, kita marah. Geramnya aku, tak dengar cakap aku. Aku betul ustaz aku ajar ni. Kan? Ustaz aku balik Yaman, ustaz aku belajar Mesir, ustaz aku balik. Takkanlah macam tu sekali. Dalam Islam kita cuma disuruh supaya sampaikan. Nabi sampaikan saja. Mereka orang tak menyerah,
lantakkan. Pasal kita bukan kerja kita apa? Mengira urusan mereka. Malaikat li amali walakum amalukum. Macam itu yang Allah Ta'ala hujah surah apa? Qul atuhajjuna fillah wa rabbuna wa rabbukum lana a'maluna walakum a'malukum. Untuk kami amalan kami, untuk kamu amalan kamu. Ya? Dia kata dalam ayat berkenaan. Dan Allah Ta'ala berfirman dan surah Al-An'am 80. Yang Allah Ta'ala nyatakan berkenaan dengan apa? Ibrahim alaihissalam. Al-An'am 80. Allah Ta'ala nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahajjahu qaumuhu dan menghujah Ibrahim. Siapa? Kaum dia. Qala, bila kaum dia hujah dia, kan dia actually Ibrahim ajak manusia orang ramai kepada apa? Jangan sembah berhala. Sembah hanya Tuhan yang satu. Tu simple je benda dia. Jadi bila mereka hujah Ibrahim, lawan nak debat juga, fa in haju, dia kata wahajahu qaumuhu, dan menghujah Ibrahim ini kaum dia. Qala, berkata Ibrahim, atuhajuni fillah, adakah kamu hujah aku pada Allah Ta'ala, mengenai Allah Ta'ala? Waqad hadani, dan dia telah beri hidayah pada aku. Mana benda aku ajak kamu ni bukan benda buruk. Apa benda? Ajak kamu supaya jangan sampai apa? Mengingkari perintah Allah Ta'ala. Macam kita sekarang ni, kita ajak orang jangan pergi tawasul dengan orang wali-wali dan sebagainya. Kita ajak apa sebenarnya? Ajak orang ikut kita, bayar duit pada kita? Tak. Kita ajak orang jangan buat benda-benda yang bid'ah dan sebagainya. Kita bukan ajak orang tu untuk apa? Benda salah, benda betul. Ajak mereka supaya apa? Patuh hanya pada Allah Ta'ala. Hanya harap pada Allah Ta'ala. Hanya minta pada Allah Ta'ala. Dan ikut sunnah Nabi penuh-penuh, sepenuhnya. Bukan hanya bab berkenaan akhlak aja. Akhlak dia cerita, bagus. Bab ibadat hancur. Ada orang tu bagus ibadat, akidah hancur. Ada orang tu akidah bagus. Allah Ta'ala Ar-Rahman Al-Shistawa, akhlak jahanam. Pun ada juga. Bab sini diikut, di sini tinggal. Tak boleh kita ajak supaya manusia ni menjadi seperti para sahabat. Masalah kita bersama ikut manhaj para sahabat. Tu maksud dia. Orang mengikuti Rasulullah SAW. Mana maksud dia kalau manusia semua ikut, tak ada siapa rugi pun. Tak ada siapa hilang duit pun. Bahkan kita benda tu bertambah-tambah elok masyarakat nanti. Mana bertambah tidak ni. Tapi bila manusia yang tak suka ni, dia menyampah. Sedang kita ajak benda bagus. Okey, waqad hadani, dan kita dapat petunjuk dah. Macam Ibrahim kata pada kaum dia, waqad hadani, kamu hujah aku tentang Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beri hidayah pada aku. Wala akhaf ma tusyrikun bihi. Wala akhafu, dan aku tak bimbang ma tusyriku bihi. Aku tak takut apa yang kamu sekutukan dengannya. Illa an yasha rabbi syai'a, kecuali lah Allah Ta'ala ni mengendaki padaku suatu benda. Itu je. Mana kamu nak gunakan berhala tu untuk jampi aku tak kisah. Buatlah. Mintalah supaya berhala tu pijak aku. Buat, aku tak kisah. Maksud dia kalau sembah-sembah tu kan, wahai Ibrahim, nanti kamu Tuhan-Tuhan ni marah. Tak ada. Aku tak bimbang. Kecuali kau nak kena, Allah Ta'ala kenakan. Mana kalau mudarat tu nak datang, mudarat tu akan datang. Tapi bukan daripada berhala kamu, tapi daripada Allah. Wasi'a rabbi kulla syai'in ilma. Tuhan aku telah meluasi semua benda dari segi ilmu. Tak ada benda Allah Ta'ala tak tahu. Bila Allah Ta'ala berikan pengetahuan pada Ibrahim AS tentang apa, tentang macam manhaj, tentang apa, tauhid. So takkan Allah Ta'ala lupa pula berhala ni power juga, tak. Allah Ta'ala dah beritahu dia tak adakan ada power, maka Allah Ta'ala suruh Ibrahim supaya terus terang pada baginda, pada kaum dia. Afala tatadhakkarun, adakah kamu tidak beringat? Kamu tak beringat ke? Ibrahim beringat pada kaum dia. Dan Allah Ta'ala nyatakan dalam surah lain, surah Al-Baqarah ayat yang ke 258 Allah Ta'ala nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih. Adakah tidak engkau lihat, hai Muhammad, kepada orang yang menghujah Ibrahim pada Tuhannya, berkenaan Tuhannya. Mana dia hujah tentang Allah Ta'ala. Macam sekarang lah, manusia yang etis, tak percaya Tuhan, dia katakan Tuhan tu ada, kenapa Tuhan tak buat sekian? Dia hujah Allah Ta'ala pula. Kan Allah Ta'ala dah aturkan semua sekali. Mana mata duduk mana dan sebagainya. Kalau Tuhan ada, kenapa tsunami berlaku? Kalau Tuhan ada, kenapa gunung berapi meletup? Dia main macam tu. Dia ingatkan macam tu, macam apa? Dia jadikan apa, macam Tuhan macam bapak tiri dia. Untuk kata beri, apa dia nak minta bagi, dapat. Mana boleh macam tu? Allah Ta'ala dan memberi, menganugerahkan, itu hak dia. Bukan hak kita, bukan kerja kita. Contoh macam Allah Ta'ala pilih Muhammad ni daripada golongan bukan bangsa Yahudi. Maka itu hak Allah Ta'ala. Yang orang-orang bukan orang-orang Yahudi ni pening kepala. Sebab apa? Itu hak dia, hak mutlak Allah. Di mana datang dia untuk apa, melarikan benda tersebut? Itu hak mutlak Allah. Allah Ta'ala berikan benda tu, kita tak boleh nak persoalkan. Itu hak mutlak dia. Dia Tuhan. Tapi manusia yang tak boleh terima, ada yang dia akan persoalkan. Kenapa
Kenapa? Kenapa lelaki dapat banyak daripada perempuan dalam warisan harta? Kenapa? Sedangkan benda berkenaan dia tak belajar pula berkenaan kenapa, siapa tanggung siapa. Perempuan wajib tanggung siapa? Tak ada seorang pun. Kalau seorang perempuan tu ada anak dia miskin, kebulur dan sebagainya, wajib bagi tak? Tak wajib dalam Islam. Tapi mak ni biasa sayang anak lebih. Kan? Mak sayang anak lebih. Jadi mak akan keluarkan walaupun tak wajib. Betul? Itu masalah lain. Itu sifat dia. Jadi sekali masalah dia berdosa tak? Tak. Lelaki tak keluarkan nafkah contoh pada isteri dia, berdosa. Nafkah anak tak berdosa, tak keluarkan, berdosa. Mana itu tanggungjawab wajib. Kalau ada adik-beradik dia berkemampuan, ada adik-beradik dia miskin, dia wajib tanggung. Bukan sunat, wajib tanggung. Bapa saudara dia, adik-beradik bapak dia miskin, wajib tanggung. Hatta Nabi sendiri pernah membayarkan zakat untuk Abbas. Bagi pihak Abbas, Nabi bayarkan. Nabi kata, kau tak nampak ke wahai Umar, bahawa bapak saudara seorang tu macam bapak dia sendiri. Nabi bayarkan untuk Abbas bin Abdul Muttalib. Macam tu sekali. Itu menunjukkan bahawa bapa saudara ni kedudukan macam tu. Macam bapa kita sendiri, atuk kita dan sebagainya. Seorang lelaki wajib tanggung, perempuan tak wajib tanggung. Dengan sebab itulah kenapa pewarisan harta dalam Islam, wanita tu bila dia warisan harta tu nafaraid bagi pembagian, lelaki dapat lebih, perempuan dapat kurang. Kenapa? Sebab masalah siapa tanggung siapa tadi. Pasal kalau dia kata wanita tu dapat duit separuh je, abang dia dapat 2,000, dia dapat 1,000. 1,000 dia habis. Dia tak ada makanan, tak ada pakaian dan sebagainya, abang dia wajib bagi. Wajib, bukan sunat. Macam tanggung anak sendiri sebenarnya. Maksud itu persoalan yang biasa, tak dipahami. Dengan sebab itu, jangan persoalkan dahulu. Kerana Allah Ta'ala ni, dia mengetahui segala-galanya. Bila dia arahkan situ benda, dia tahu kenapa. Yang kita nak datang mempersoalkan, kenapa sekian? Kenapa macam ni? Kenapa macam tu? Sedangkan kita ni makhluk. Allah Ta'ala tu khalik. Jadi di sini yang kita kata, dan tajuknya Allah Ta'ala nak ajar Nabi SAW, cara untuk patahkan terus. Hentikan perdebatan dengan golongan ni, dengan cara apa? Adakah kamu hujah kepada kami ni tentang Allah Ta'ala, tentang hak dia, keesaan dia, penguasaan dia? Kamu hujah kami ke? Dia Tuhan kami, Tuhan kamu. Tapi dalam masa sama, amalan kami, amalan kamu, amalan kamu. Tak ada persoalan di antara kami dan kamu dalam masalah amal. Kamu tanggung amalan kamu, salah kamu, dosa kamu. Kami tanggung dosa kami, amalan kami, kesalahan kami. Kami silap apa, Allah Ta'ala akan tanggung, akan letakkan kat situ. Mana tanggungan kat atas kami, bukan pada orang lain. Dan mana Allah Ta'ala kata, mana maksud dia? Untuk kami amalan kami, untuk kamu amalan kamu. Dan Allah Ta'ala kata pada ayat ini, wa nahnu lahu mukhlisun, dan kami kepada Allah Ta'ala ni apa? Golongan ni apa? Mukhlis, yang mengikhlaskan diri. Kami ini adalah berlepas diri daripada kamu, dan apa yang kamu lepas diri kami. Dan kami pula dalam masa sama apa? Mengikhlaskan diri pada Allah Ta'ala, itu pada ibadah dan juga menghadap, menuju kepada Allah Ta'ala. Menghadapkan diri pada Allah Ta'ala, menuju kepada Allah Ta'ala. Kami tak pernah lari. Maksudnya kita sekarang ni umat Islam, kita cuma bergerak di atas dasar nas. Yang kita nak berperang, tengok nas, ikut nas Quran, hadis. Kalau kita nak berdamai pun ikut nas. Kita nak marah pun ikut nas. Kita nak sayang ikut nas. Bukan main suka hati je. So itu kita perkaitan kita dengan Allah Ta'ala dalam Islam ni. Umat Islam ni golongan paling berjaga-jaga berkenaan dengan tajuk mengikuti perintah Allah Ta'ala. Golongan yang lain tak ikut, lantak dia. Itu bukan salah kita. Diorang akan jawab pada masing-masing. Faham Maksudnya dalam Islam kita tak pernah dipersoalkan tentang golongan tersebut. Apa berlaku pada mereka, itu hak mereka. Allah Ta'ala akan hukum mereka. Kalau kita salah pun, Allah Ta'ala hukum kita. Dan untuk menghentikan hujah di antara kita dengan mereka. Jadi kalau tak ada berpanjangan, dia kata ikut kitab dia, Tuhan macam ni. Kita kata ikut kitab kita, Tuhan kita macam ni. Itulah tak akan ada masalah lah. Dan dari segi asasnya, diorang kata Tuhan ni jadi manusia. Kalau dalam Taurat disebut bahawa apa? Nabi Yaqub wrestling dengan Allah Ta'ala dalam Taurat. Dalam Injil tu jadi fizikal, badan manusia dah dikata Isa tu anak Tuhan. Tapi dalam Taurat pun ada juga fahaman macam tu, yang disebut oleh mereka, yang dimasukkan untuk merosakkan pemikiran masyarakat mereka, supaya mereka tak percaya bahawa para anbiya ni wajib dipatuhi. Allah Ta'ala pun kadang-kadang salah juga. Jadi dia tak wajib patuh. Cara dia jatuhkan down. Sebab kisah-kisah dalam kisah kisah Bani Israel ni tentang nabi-nabi mereka nampak menghinakan. Macam Sulaiman AS, dia kata di akhir hayat dia sembah berhala, dia tak sembah lagi Allah Ta'ala. Ini kata-kata mereka tentang para anbiya Allah Ta'ala. Kenapa? Supaya manusia tak perlu ikut Nabi. Cara dia Nabi pun salah juga, tinggalkan, dia kata. Itu buat jalan lain tu. Itu sebab kita kata dalam tajuk ni, kita umat Islam tak boleh macam tu. Takkan berlaku macam tu pada kita. Kerana kita ni, apa aturan kita amal adalah pada nas, bukannya berdasar pada ingatan atau hafalan kita. Jadi
Itu dalam ibadat juga masalah menghadapkan diri. Kemudian Allah Ta'ala mengingkari ke atas mereka dan dakwaan mereka bahawa Ibrahim ini dan juga siapa-siapa disebut sudah Ibrahim dengan para anbiya dan juga golongan-golongan keturunan-keturunan daripada anak-anak Yaqub alaihissalam. Mereka dahulu dari atas agama mereka. Mana dia orang kata orang-orang berkenaan di atas agama apa? Agama Yahudi atau Nasrani. Bila mereka berkata dalam ayat berkenaan, am taqulun, adakah kamu nak kata inna Ibrahim, maksudnya Ibrahim, wa Ismail dan Ismail, wa Ishaq dan Ishaq, wa Yaqub dan Yaqub, wal asbat dan juga nabi-nabi anak keturunan daripada Yaqub, kanu hudan aw nasara, mereka dahulu Yahudi atau Nasrani. Kamu nak kata macam tu ke? Soalan Allah Ta'ala pada mereka. Allah Ta'ala jawab balik, suruh mereka, Nabi kata pada mereka, kul antum a'lamu amillah, katakan Muhammad, adakah kamu semua lebih tahu ataupun Allah Ta'ala lebih tahu? Yakni bahkan maksud dia Allah Ta'ala lebih tahu. Bila Allah Ta'ala kata tidak, tidaklah. Dan Allah Ta'ala beritahu bahawa mereka tadi tak pernah jadi Yahudi atau Nasrani. Dan sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran dan surah ayat Al-Imran ayat 67 68 Al-Imran, Allah Ta'ala nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Wa ma kana, tidak adalah Ibrahim itu Yahudiyan wala Nasraniyan, tidak di Yahudi, tidak di Nasrani. Walakin, akan tapi Ibrahim ni siapa? Kana hanifan muslima, dia ini adalah seorang yang hanif, tulus muslimah, dalam keadaan menyerah diri pada Allah Ta'ala. Wa ma kana minal musyrikin, dan bukan dia di kalangan orang musyrik, tak pernah menyekutukan Allah Ta'ala. Dan ayat selepasnya itu juga. Jadi maksud dia dalam ayat tersebut dan ayat yang lain, Allah Ta'ala mengisytiharkan bukannya Ibrahim dan Ismail ini atau semua keturunan mereka ini sebagai Yahudi atau Nasrani. Hal ini yang kita kata dakwaan mereka nak kata mereka betul, mereka kata Ibrahim Yahudi. Mana boleh? Pasal Yahudi ini permulaan agama mereka bermula dengan kitab Taurat. Sandaran mereka. Soalannya sekarang, Ibrahim dengan Taurat, berapa jarak dia? Berapa ramai para anbiya di dalam mereka? Ibrahim ini bapa kepada Ismail dan Ishaq. Ishaq ni bapa pada Yaqub. Yaqub ni digelar Israel. Anak-anak dia Bani Israel. Tapi anak-anak dia tadi pun tak terima Taurat lagi. Nabi Yusuf duduk di Mesir dan adik-beradik dia. Ramai. Berapa lama kita tak tahu. Tapi pentingnya lepas tu datangnya Musa AS. Musa datang, lepas tu baru timbul Taurat. Timbul Taurat baru timbul tajuk masalah apa? Timbulnya tajuk masalah apa? Yahudi atau tak Yahudi. Nasrani pula lagi lewat. Keturunan lepas daripada Musa AS. Ada ramai para anbiya lain lagi. Dan Isa AS datang bawa Injil. So jadi Kristian lafaz dengan dia kait diri dengan Injil. Injil pun datang lewat daripada tu. So how can they say that they are orang sebelum mereka, sebelum Yaqub AS? Yaqub itu sendiri adik-beradik pada Yusuf itu sendiri sebagai Yahudi atau Nasrani. How can? Mana di sini Allah Ta'ala persoalkan dengan logik je. Mana kedua orang bukan Yahudi atau Nasrani, mereka tak pernah terlibat dengan Yahudi atau Nasrani. Apa yang bawa sekarang bukan apa mereka bawa dahulu. Jadi ini cara tolak hujah. Kalau dah bukan Ibrahim Ismail Yahudi, so apa kaitan kamu nak tarik kami ikut kamu? So Ibrahim AS diberikan dia sebagai bapa para anbiya. So keturunan dia yang lain pun macam tu. So kamu tu cabang kecil. Kami akan balik atas. Kenapa balik nak pergi pada kamu? Untuk dia dapat hidayah Allah Ta'ala. Mana kata-kata kamu mengatakan jadilah Yahudi atau Nasrani kau akan dapat hidayah. Benda tak betul. Sebab Allah Ta'ala berikan hidayah tadi bukan setakat pada Israel. Ismail punya keturunan pun dapat juga. So kenapa kami perlu ikut Yahudi atau Nasrani untuk dapat hidayah? Soalan yang mudah. Allah Ta'ala suruh kata, kul antum a'lamu amillah, katakan Muhammad, adakah kamu lebih mengetahui ataupun Allah Ta'ala lebih mengetahui? Bahkan Allah Ta'ala lebih mengetahui maksud dia. Dan Allah Ta'ala beritahu bahawa mereka ni bukan Yahudi atau Nasrani. Dan macam yang dikatakan dalam surah Imran ayat 67 68. Dan firman Allah Ta'ala lepas tu, wa man azlamu mimman katama syahadatan 'indahu minallah, dan siapakah yang lebih zalim berbanding orang yang menyembunyikan penyaksian di sisinya daripada Allah Ta'ala. Mana Allah Ta'ala berikan penyaksian tentang Ibrahim ni siapa, tapi mereka apa? Mendustakan, sorok perjanjian tadi. Berkata Hasan Al-Basri, mereka dahulu membaca dalam kitab Allah yang datang pada mereka. Mereka dahulu membaca dalam kitab Allah yang datang pada mereka. Sesungguhnya agama itu adalah Islam. Maksudnya Islam itu adalah penyerahan. Dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah Ta'ala. Dan Ibrahim dan Ismail adalah, dia kata Muhammad adalah utusan Allah Ta'ala. Jadi pernah kita tunjukkan itu nama Nabi, dan kitab mereka ada dah. Dan telah lama ada. Dan juga bahawa Ibrahim, Ismail,
Ishak, Yakub dan juga keturunan-keturunan Yakub tu, semua mereka berlepas daripada Yahudi atau Nasrani. Mereka tahu, tak ada kaitan pun. Okay, tapi mereka menyembunyi penyaksian tadi. Maka Allah Ta'ala menyaksikan tentang tajuk tersebut. Maka Allah Ta'ala kata, siapakah yang lebih zalim berbanding orang-orang yang menyembunyikan penyaksian di sisinya dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dah beri saksi penyaksian, tapi diorang sembunyikan penyaksian tadi. Kenapa? Seperutusan untuk ketuhanan, perutusan kenabian tadi, Allah Ta'ala boleh alih-alihkan kepada dia nak. Diorang semua tahu. Sebelum daripada itu pun diorang tahu bahawa ramai Nabi-Nabi bukan daripada Bani Israel pun. Tapi kenapa mereka masih lagi berdegil nak menyatakan bahawa jadilah Yahudi atau jadilah Nasrani, barulah kamu dapat petunjuk. Kenapa degil juga? Dan kita umat Islam, kita berkata macam itu sebab apa? Tidak ada Nabi selepas Muhammad. Dan Muhammad diutuskan sebagai Nabi akhir zaman. Tak ada Nabi selepas baginda. Dan baginda bawa satu-satunya Nabi yang akan kekekalan syariatnya sampai akhirat. So tak ada panduan lain. Jangan cari panduan lain selain daripada panduan dibawa oleh Muhammad SAW. Kerana Nabi Muhammad, tidak ada Nabi lain akan menyempurnakan agama dia. Adapun para anbiya yang sebelum sebelum Muhammad SAW, semua Nabi tadi dijanjikan akan ada Nabi berikutnya. Maksud dia, apa agama mereka yang tak betul akan dibetulkan oleh berikutnya. Macam tu berterusan. Sampai Muhammad tidak ada lagi dah. So stop situ. Sebab kita kata dalam Islam ni, syariat kita tidak beralih-alih kecuali benda-benda yang benda yang baru jadi. Contoh macam berkenaan dengan masalah internet ke, surat khabar ke, SMS ke, kan. Cerai, nikah, cerai still berlaku daripada lelaki wanita, ya, pada suami atau isteri. Tapi masalah sekarang ni pakai apa? Surat, zaman dulu ada. Mulut, wakil ada. SMS tak ada, bincang. SMS jadi ke tidak? Nikah SMS, cerai SMS ke, boleh ke tidak? Macam mana? Okay. So benda ni kita kata persoalan yang timbul. Nama perkahwinan, perceraian dan sebagainya. Itu tajuk yang baru sebab kaedah, cara dia. Tapi segi asasnya agama tu tak sama. Tak akan berubah langsung. Okay? Jadi kata apa? Dia kata maka mereka apa? Mereka mengakui Allah Ta'ala menyaksikan perkara tersebut dan mereka memperakui dengan benda berkenaan ke atas diri mereka kepada Allah Ta'ala. Mereka ambil perjanjian Allah Ta'ala untuk benda tersebut. Lalu mereka sembunyikan penyaksian tadi di sisi mereka daripada perkara berkenaan. Mana tentang Allah Ta'ala, tentang apa? Agama itu adalah Islam. Nama agama tadi, kalau kita perhatikan balik, agama Yahudi, balik pada salah seorang anak Nabi Yakub yang tua, Yahuda dan sebagainya. Dia balik pada situ. Nasrani itu Nazret, nama tempat. Soalan sekali, Nabi itu agama apa? Macam orang cakap lah, Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i. Mana ada Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i? Orang ikut Imam Syafi'i, dia panggil mazhab Syafi'i. Faham tak? Imam Syafi'i tak mazhab Syafi'i. Pelik tu. Mazhab Syafi'i sekali. Imam Syafi'i tak mazhab Syafi'i. Imam Malik tak mazhab Maliki. Ahmad tak mazhab Ahmad. Kan Malik Abu Hanifah tak mazhab Hanafi. Pasal mereka tu duduk atas tu, kenapa kita nak kata mereka mazhab apa? Bahkan atas mereka ramai lagi para ulama yang ada pendapat dan tak ikut mazhab siapa. Macam Hasan al-Basri, Sufyan al-Thawri, Ibrahim an-Nakhai, Sufyan bin Uyainah. Okey, Sufyan al-Thawri dan lain. So mereka tu ada mazhab sendiri, bahkan mereka belajar dengan para sahabat. Sa'id bin Musayyab, Sa'id bin Jubair. Mereka tu semua belajar Belajar dengan para sahabat sendiri. Belajar dengan sahabat tentang agama Islam. So jadi secara tak langsung kita kata tak boleh kita namakan. Macam juga masa para anbiya tadi, mereka bukan bawa agama tu nama itu. Kita perhatikan semua nama agama dunia ni macam Buddha, kan, Buddhis. Daripada Gautama Buddha. Nampak tak nama agama? Apa agama dia sebenarnya? Apa fahaman dia? Orang yang mengikut dia dinamakan benda tersebut. Contoh macam Nasrani tadi, orang yang mengikut apa dia panggil apa? Jesus of Nazareth. Nasrani kan. Jadi Nazareth. Itu nama tempat. Sekarang ni soalan, apa pegangan dia? Tak keluar kan? Tak ada jawapan. Kita cakap sikit tadi, Muhammad lahir di Mekah. Tinggal orang kata berdakwah di Madinah. Berjuang, berjihad dan sebagainya. Tapi nama agama Nabi tetap Islam. Tak ada kaitan dengan nama dia, nama atuk dia, nama onyang dia, tak ada. Tak ada kaitan dengan nama-nama bapa dia Abdul Muttalib ke. Nama Quraisy ke. Tak ada kaitan. Islam tak ada nama, tak ada kaitan dengan nama berkenaan. So kita lihat bahawa lafaz Islam tu orang tahu. Mana menyerah diri pada Tuhan. Apa lagi yang kita nak? Kerana Muhammad adalah utusan Allah, Ibrahim dan Ismail, Ishak serta Yakub dan juga keturunan mereka adalah mereka berlepas daripada Yahudi dan Nasrani. Mereka semua tahu, tapi mereka menyembunyikan penyaksian berkenaan daripada orang lain. Dan Allah Ta'ala nyatakan, wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah Ta'ala tidak pernah lupa daripada apa yang kamu kerjakan. Ini adalah ugutan Allah Ta'ala dan juga amaran yang keras
Ini cara Allah Ta'ala berikan peringatan. Kadang-kadang peringatan diberikan dengan cara kita galakkan orang buat baik, janji syurga. Ada kalanya kita berikan peringatan pada orang, ajak orang untuk buat baik dengan cara apa? Ugutan. Berikan janji buruk. Itu cara Allah Ta'ala uslub Al-Quran. So jangan sampai salah faham pula. Ada orang kadang-kadang dia ikut pakai kepala dia. Dia kata ustaz ni asyik serius je, tak ada lawak. Kan bagilah semua kelakar sikit. Kan baru best. Yang contohnya, atau contoh macam ustaz tu asyik cerita buat neraka je. Ceritalah buat berkenaan macam ada pahala banyak, buat amal sikit dah lah. Dia nak macam tu. Maka ada sebahagian orang tu tak suka bila kita kata benda tu kena kepala dia, tak nak dengar. Dia rasa tak nak, dia rasa masih lagi kurang amal. Dia nak rasa amalan dia banyak dah. Itu masalah lah. Kita kerana dalam Islam ni kita diajarkan dakwah, kita pujuk diri kita untuk taat pada Allah Ta'ala dengan dua cara. Satu dengan targhib, penggalakan, baca tentang syurga neraka kita kejar. Satu di tarhib, kita baca tentang neraka, amaran Allah Ta'ala, sisaan dia kita takutkan diri kita. The two ways. Kalau buat semata-mata Allah, tak ada benda cinta semata-mata tu, itu pelik nama dia. Pasal Allah Ta'ala apa? Allah Ta'ala sendiri ketika mana mengarahkan kita untuk buat amal, dia letakkan tajuk syurga neraka tadi. Dia sebutkan surah At-Tahrim. Dia kata ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Dia nak galakkan manusia supaya apa? Ajak anak-anak, ajak keluarga dia supaya kenal Allah Ta'ala dan juga ikut perintah Allah Ta'ala, tinggal larangan Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala sebut dengan lafaz pendek je. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Lindungilah, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Mudah tajuk dia, tapi masalahnya banyak orang salah faham. Sebab apa? Sebab benda tadi maksudnya merangkumi semua. Ajak berkenaan dengan muamalat, ajak berkenaan semua sekali. Walaupun pendek je ayat tadi kan, tapi merangkumi semua sekali tindakan. Tindakan kepada kita patuhkan, arahkan dan sebagainya untuk itu, untuk cara macam tu. Cara dia kita galakkan. Allah Ta'ala suruh ini dalam tajuk berkenaan dengan takutkan. Ada tak ayat Al-Quran Allah Ta'ala galakkan dengan ajak. Contoh macam surah Al-Imran ayat 133. Allah Ta'ala nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum, berlumbalah kamu kepada keampunan Tuhanmu, wa jannatin, dan juga syurga, arduhas samawatul ard, yang luas syurga ni Al-Imran 133. Al-Imran 133, yang luas syurga ni samawat wal ard, langit dan bumi, yang disediakan uiddat lil muttaqin, untuk bertakwa. Maka Allah Ta'ala suruh berlumba-lumba pada syurga dan keampunan, menunjukkan bahawa dekat situ apa? Galakkan. So itu cara Al-Quran. Maksud dia Allah Ta'ala, dalam ayat ni Allah Ta'ala kata wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah Ta'ala tidak pernah lalai daripada apa yang kamu kerjakan. Mana ugutan dan juga apa amaran yang keras. Itu ilmu Allah Ta'ala terhadap kamu adalah meluasi, meliputi. Okey? Meliputi terhadap apa? Terhadap amalan-amalan kamu. Dan dia akan membalas kamu di atas amalan berkenaan. So, tak ada satu benda pun akan terlepas. Ini tak ada satu benda pun terlepas. Mana tak ada satu benda, sekecil-kecil benda, sebesar-besar benda, semua akan dikira. Itu sebut Al-Quran dalam surah Al-Kahfi ayat 49. Surah Al-Kahfi ayat 49, Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wudi'al kitab, dan pada hari berkenaan akan diletakkan kitab. Pada hari kiamat nanti akan diletakkan kitab amal, dibentang kitab amalan kita. Fataral mujrimina musyfiqina mimma fih, lalu kamu akan lihat orang-orang yang bersalah rasa lemah terhadap apa yang ada dalam kitab berkenaan. Wa yaqulun, dan mereka berkata, ya wailatana, hai malanglah kita, celakalah kita. Ma li hadzal kitab, apa hal kitab ini? La yughadiru saghiratan, tidak meninggalkan walau benda-benda kecil. Benda kecil, kedipan mata kita, jelingan apa mata kita, pendengaran telinga kita, apa ni, lafaz mulut kita dan sebagainya, pegangan tangan kita, kan tangan kita tekan remote, apa benda tekan kan ujung tangan kita ni, kaki kita melangkah ke mana dan sebagainya, semua sekali apa Allah Ta'ala kata semua dia la yughadiru saghiratan, kitab tu tak tinggal benda kecil wala kabiratan, juga benda besar, illa kecuali semua benda ahsaha, disalin, salin semua. Wajadu ma amilu hadira, dan mereka akan dapati, Allah kata, apa mereka amalkan di dunia dahulu hadir depan mata mereka. Wala yazlimu rabbuka ahada, Tuhanmu tak pernah menzalimi siapa-siapa. Ini Al-Kahfi 49, Al-Kahfi 49. Al-Kahfi 49. Dia kalau tak dan buka Quran, tulis je nama surah, balik rumah baca, tengok balik. Itu bagus, ada murajaah. Kalau dia kata buka sesiap dalam kelas ni kan, balik rumah tak buka balik. Buka balik semula. Nanti salin nama surah, ayat mana. Semudah. Ya, Al-Kahfi 49. So maksud dia tak ada satu benda Allah Ta'ala akan balas semua sekali. Semua akan dibalas. Walau sekecil-kecil benda. Sekecil-kecil benda. Allah Ta'ala sebut dalam Quran dalam surah Al-Zalzalah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan
yarah. Barang siapa beramal kebaikan walau sekecil zarah, sebesar macam kita tepuk di kan, meja ni, kalau kita tengok cahaya matahari masuk ada debu naik, tu sebesar tu je kebaikan kita nilai dia. Khairan yarah, dia akan nampak balasan kebaikan yang dia buat dekat akhirat nanti. Maksudnya dia akan dibalas untuk itu. Wa may ya'mal, dan siapa yang beramal mithqal dzarratin, sebesar zarah, syarran, kejahatan, yarah, dia akan lihat juga. Dua ayat akhir surah Al-Zalzalah. Maksudnya Allah Ta'ala berikan benda tadi sekecil-kecil benda dia akan balas. So Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala wallahu wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah Ta'ala tak pernah lalai. Allah Ta'ala tak pernah lalai, tak pernah terlupa daripada apa yang kamu kerjakan. Ya. Kemudian Allah Ta'ala nyatakan akhir surah apa yang disebut, tilka ummatun, itulah umat, itu adalah satu umat. Qad khalat, telah berlalu, dah lepas dah, pass by. Laha ma kasabat, untuk mereka, untuknya, untuk umat berkenaan, ma kasabat, apa yang mereka kerjakan. Walakum, dan untuk kamu, ma kasabtum, apa kamu kerjakan. Diorang buat kerja, diorang dapat, Allah Ta'ala akan balas. Kamu buat kerja, kamu dapat, macam mana Allah Ta'ala akan balas. Okay? Itu untuk mereka amalan-amalan mereka, dan untuk kamu amalan-amalan kamu. Maksudnya itu yang kamu bimbang. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan kamu tidak akan ditanya mengenai apa yang mereka kerjakan. Itu tidaklah menyelamatkan kamu, menasabkan diri kamu kepada mereka. Dan kamu attach diri kamu kepada mereka, tak guna. Sebab mereka ada hal mereka sendiri. Kamu pergi nasab diri kamu kepada mereka, buat apa? Okey? Tak gunanya. Kenapa? Dengan apa, kalau nasabkan kamu kepada mereka, nisbah pasal kita tahu pasal Allah Ta'ala sebut berkenaan perkara ini kepada siapa tahu. Hari tu Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan tajuk amalan tadi, tak ada siapa dipersoalkan. Dalam ini Allah Ta'ala tunjukkan kepada apa? Kepada Bani Israel, Yahudi Nasrani ni, sebut pada mereka apa? Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaqub, dan juga asbab yang keturunan semua sekali tu. Mereka ni, untuk mereka dah amalkan itu untuk mereka. Laha makasabat walakum makasabtum. Mereka buat kerja apa, itu hak mereka. Kamu sekarang Yahudi Nasrani buat kerja apa untuk kamu sendiri, Kita Muslim pun macam tu juga. Kerana apa? Kerana tidak menyelamatkan kamu. Tidak menyelamatkan kamu, penasaban diri kamu kepada mereka dengan tanpa mengikuti ikutan dari sisi kamu terhadap mereka. Mereka kamu nasabkan diri kamu pada Ibrahim, tapi Ibrahim membesarkan Kaabah. Kamu tak besarkan, kamu tak guna. Ibrahim tak menyekutukan Allah Ta'ala, kamu sekutukan Allah Ta'ala, amalan kamu tak guna. Tak guna, kamu kata Ibrahim tu atuk kami. Macam orang zaman kita lah sekarang ni, kalau dia kata dia anak Pak Imam, saya anak Pak Imam, apa alasan Pak anak Pak Imam untuk buat salah atau betul? Macam ada filem apa entah, dia kata apa, bila datang dia berduaan atas bukit, adik dia duduk bawah sana, dia berduaan kat atas. Kemudian bila berduaan tu, datanglah tablik. Mungkin inilah, dia tak tablik tak pandai. Kalau tablik pandai jawab lah. Yang perempuan tu dengan tak pakai tudung yang menusuk sekali. Kemudian bila datang orang tu tegur berkenaan, contoh macam ni lah, kes apa, duduk kat situ, dia kata apa, perempuan tu punya wording ayat dia, saya ada ijazah daripada sarjana UIA, ni lah mengajar Islam UIA. Bapa saya pensyarah Universiti Madinah, saya tahu halal haram. Bapa engkau tahu siapa, mufti sekalipun, apa hal kaitan dengan tajuk haram-haram lah. Macam tu dalam kehidupan kita harian, macam tu juga bila orang tu nak makan saham apa, nak labur, dan kata haram-haram lah, tak kira ini ustaz kata boleh tak, ustaz salah, dia salah dia, kita salah kita. Kalau kita faham, tahu dah dalam hati kita mana macam ni, benda tu yang kita kata dosa ni atau benda salah ni, benda yang hal kafir sadri, kita dalam hati kita tak tenang, kita buat, kita feeling macam kita masih lagi tertanya-tanya, so tinggalkanlah. Ini macam masih lagi buat, tak apalah, kita try cek kok ada ustaz kata boleh. Itu panggil apa? Dipanggil window shopping fatwa. Tahu window shopping fatwa? Pergi tengok RM1, okey lari. RM1. Tanya orang tu, tak boleh. Tak apalah, terima kasih. Ini aman. Di sini tak. Mesti kata boleh. Mesti kata boleh ambil ni. Tapi dalam hati dia goyang lagi. Hati dia goyang. Benda ini tak boleh berlaku sebenarnya. Maksudnya kalau dia kata ada dalam diri kita ni keraguan, tinggalkan dan tak perlu kita berterusan di atas perkara tersebut. Okay? Mana jangan kita berterusan di atas perkara tersebut. Mana kerana penasaban diri kita dengan orang berkenaan tak guna. Bapa kita siapa tak menyelamatkan kita. Anak kita siapa tak menyelamatkan kita. Faham tak? Dia tak boleh menyelamatkan. Macam Nabi Nuh AS. Anak dia tu anak dia, tapi mati bersama orang kafir, mati bersama orang kafir. Ibrahim AS, bapa dia. Tapi kalau mati dengan kafir lah.
Tak ada menyelamatkan penasaban diri, tak menyelamatkan. Tak guna nasab diri kita pada seorang kalau tak beramal dengan cara tersebut. Contoh macam kita kata kita ni pengikut sunnah Nabi, tapi tak beramal dengan sunnah Nabi. Peliklah pula. Kita ni ahli sunnah wal jamaah ni, penasaban diri bagi ahli sunnah wal jamaah. Tak guna juga. Nasab diri sebagai ahli sunnah wal jamaah, tapi apa yang ahli sunnah wal jamaah pegang berkenaan hadis-hadis Nabi SAW tak ikut. So what's the point? Apa point dia? Tak menyelamatkan diri sebenarnya. Okey? Dan janganlah tertipu, kamu tertipu dengan semata-mata kamu ni berketurunan nisbah kepada mereka. Sehingga apa? Kamu akan menjadi seperti mereka. Akan patuh pada perintah-perintah Allah Taala dan mengikuti rasul-rasulnya. Maksudnya kamu tertipu dengan semata-mata kamu nasab pada mereka. Ini kadang zaman kita lah. Nampaknya orang tu nama Sayyid sekian kan. Kadang-kadang Sayyid tu Sayyid juga, betul lah. Kalau keluarga Nabi kita sayang, dia susah kita tolong. Namun hidayah Allah Ta'ala kepada melalui mereka tak? Tidak sekali. Para sahabat zaman dahulu, ramai keluarga Nabi ada pun, dan mereka tidak balik kepada keluarga Nabi saja. Bahkan para sahabat kita tahu, ada fuqaha Madinah yang bukan keturunan Nabi pun. Macam Atha bin Rabah. Dia orang kulit hitam, bukannya keturunan Nabi. Tapi dia punya fatwa dan juga pegangan pendapat dia adalah kuat. Seorang pegang dia menjadi mufti Mekah pada zaman dahulu. Zaman para sahabat hidup lagi pun, dia telah jadikan sebagai orang yang diikuti dari segi masalah pendapat dan pandangan. So kita maksud dia dalam Islam ini tidak ada balik pada keluarga sistem monarki. Ni raja, bapa raja, anak raja, bapa hebat, anak hebat, tak ada. Tak hebat, tak ada. Dia Nabi, anak dia tak tentu lagi mendapat hidayah. Itu kaedah Islam. Pasal para anbiya tidak pernah aib kerana keluarga dia kafir. Tak ada. There's no such thing. Pasal itu Allah Ta'ala jadikan para anbiya tu ada nabi, bapak dia kafir, mak dia kafir, bini dia ingkar, kufur benda tak menjadikan dia jatuh status. Tak ada status pun. Makanya Islam benda tak ada masalah. Tapi kalau dia kata bab akhlak, ya. Bab contoh macam kalau bini tak senonoh ke, anak tak senonoh ke, perangai dia akhlak keji, tak boleh. Para anbiya dia bersih daripada itu. Keturunan mereka bersih. Tapi dalam masalah berkenaan kufur, yes, tak ada masalah. Kafir tapi tak menjadikan dia punya keturunan dia jatuh. So konsep dalam Islam kita kata, maksud dia penasaban tadi, semata-mata nasab saya tak guna. Sehinggalah kamu semua ni menjadi seperti mereka, seperti para anbiya itu sendiri, patuh pada perintah Allah Ta'ala dan mengikuti Rasul-Rasul Allah Ta'ala. Di situlah baru kita ni menjadi orang yang selamat. Kalau kita setakat nama saja balik pada keluarga Nabi, tapi perangai tak macam keluarga Nabi, tak macam anak-anak Nabi, apa salah nak pakai nama pun? Malulah kita. Memang kita sekali nama Sarifah lah, macam Al ada kan, tak tahu alkohol ke almari ke kan. Actually benda tu betul, nak pakai nama, you want the name, earn it. Lahir saja anak sebagai anak orang yang itu tak guna. Lahir dapat imam tak guna juga. Pasal kita kena earn benda tu, kita kena usahakan, ada effort untuk kejar. Mana tiap tu status. Bukannya kita kata benda berkenaan pasal bapak kita. Tu yang saya ingat dulu satu syair sebut, lasa syabab man qala kana abi. Bukanlah pemuda tu, orang pemuda, orang yang hebat ni, orang yang kata bapak aku dulu. Walakin nasyabab, akan tapi pemuda ni adalah man qala, orang yang berkata ha anadha, ni akulah inilah aku. Orang yang kata bapak aku dulu ni ada masalah sikit. Bapak saya dulu kan, bukan tak betul, ceritalah, tak ada hal, benda baik. Tapi kalau dia kata dia cuma bergantung dengan status bapak dia untuk meletakkan diri dia pada manusia, atau di sisi Allah Ta'ala, tak masalah lah. Pada manusia ni dah banyak orang pakai dah, anak datuk kan, bagi tak senonoh anak datuk kan, anak Tan Sri dan sebagainya kan. Mana anak pakai nama bapak tak guna. Tapi di sisi orang Yahudi Nasrani macam tu juga, mereka buat perkara tak senonoh, kemudian kami keturunan Ibrahim. Actually memang betul mereka keturunan Ibrahim AS, direct descendant. Mana masa diorang ni bila balik pada Yaqub kan, mana Yaqub ni anak pada Ishak ni anak pada Ibrahim. Straight lineage. Nabi, anak Nabi je. Nabi. Yusuf tu Nabi, anak Ibrahim. Mana kalau siapa adik-beradik dia, adik-beradik Nabi. Pelik tak pelik siapa kau abang aku tu, Nabi tu abang aku pula. Abang kau Nabi ke? Diorang ada status tadi. Kita tak ada benda berkenaan. Tapi kadang-kadang yang bawah ni tak beramal, tapi nakkan apa? Nama tu tak guna. Sehinggalah kita menjadi seperti mereka, patuh pada perintah Allah Ta'ala dan juga mengikuti Rasul-Rasul yang diutuskan Rasul-Rasul tadi sebagai pemberi berita gembira dan juga pemberi peringatan. Pemberi berita gembira, juga pemberi peringatan. Kerana sungguhnya sesiapa yang kufur dengan seorang Nabi je,
Kerana apa? Seorang siapa yang kufur, tak percaya, seorang Nabi dia tak percaya, maka telah kufur terhadap semua Nabi. Seorang kita tolak, semua kita nafikan. Sebab semua Nabi ini adalah sama, buat agama yang sama. Dan maka mereka semua mempunyai pertalian yang kuat. Siapa kita buang satu, kita akan hilang terus iman kita. Maka itu sebab kenapa kita sebut dalam Quran dalam surah apa? Al-Baqarah ayat terakhir tu. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Tidak kami, ya Allah, membeza-bezakan di antara apa? Rasul-rasulnya. Kita tak beza-bezakan Rasul-Rasul Allah Ta'ala. Semua Rasul Allah Ta'ala, utusan Allah Ta'ala, semua mereka mulia, tak ada siapa yang patut kita tolak. Semua kita terima. Cuma, mana siapa direct dengan kita? Direct kita adalah Muhammad, maka Muhammad punya syariat kita patuh. Mana Ibrahim, masih lagi Rasul. Musa, masih lagi Rasul. Dan mereka punya syariat sebelum Muhammad SAW, maka telah dimansuhkan dan diikuti Nabi terakhir. Itu je. Tak ada Nabi. Tak ada Nabi. Maka itu sebab kenapa di golongan ummi digelar. Mereka tak ada kitab. Tak ada. Itu sebab kenapa diberikan kelebihan pada mereka. Tu Allah kata, ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai umat Bani Israel, kenanglah kamu akan nikmat aku yang aku kurnia pada kamu. Mana maksud dia Allah Ta'ala sebut tu? Wa anni faddaltukum 'alal alamin, aku telah lebihkan kamu ke atas sekalian alam. Dia pernah sebut macam tu. Tapi mereka apa? Berdegil tak nak buat amal. Allah Ta'ala perintahkan bunuh para anbiya. Para anbiya dibunuh. Bila para anbiya datang tak kena dengan pendapat dia, dia bunuh. So konsep last sekali tu yang kita sekarang tengah bincangkan akhir Baqarah ni, Allah Ta'ala nafikan sehabis-habisnya mereka ni daripada sebarang perkaitan. Tu maknanya bila kita masuk Syekhul Sufaha ni, ini dah chapter baru. Chapter berkenaan, wahai umat Muhammad, kamu sekarang ni sedang menerima apa? Tampuk penguasaan. Pasal di sini dia alih kiblat daripada Baitul Maqdis ke Mekah. Soalan penyerahan daripada asalnya kepada Bani Israel kepada apa? Keturunan Ismail alaihissalam. Nampak? Daripada anak Yaqub, Ishak punya keturunan turun kepada apa? Dialih kepada keturunan Ismail alaihissalam. So konsep tadi kita kata jelas, nyata. Tak ada sebarang ni. Jadi yang atas ni sedang membincangkan nafikan perkaitan di antara Bani Israel dengan nabi-nabi sebelum tu. Supaya tak ada kaitan dah. Mereka ni minta perkaitan nama tapi tak berkaitan amal. So amal kena ada amal. Okey? Kerana sungguhnya siapa yang kufur terhadap seorang nabi, seorang nabi je, maka telah kufur terhadap seluruh para rasul alaihi wassalam. Dan lebih-lebih lagi, sesiapa yang kufur terhadap penghulu para anbiya. Nabi Muhammad SAW ada penghulu para anbiya, dia kufur dengan Muhammad. Lagilah teruk. Okey? Dan juga penutup sekalian rasul, sekalian orang yang diutuskan, dan juga utusan sekalian alam, utusan Tuhan sekalian alam. Itu Muhammad SAW kepada semua manusia, semua makhluk, jin dan manusia dan jin, di kalangan yang mukallaf, yang menerima tanggungjawab, yang diberikan ada akal, kan, diberikan dia akal, diberikan akal dan juga balik dan sebagainya. Maka jin kena, kita kena. Salawatullah salamu alaih, salawat Allah Ta'ala juga salam Allah Ta'ala ke atas baginda, dan wa ala sa'iri anbiya'illahi ajma'in, dan ke atas sekalian nabi-nabi Allah semua sekali. So maksud dia itulah dia kata dalam ayat ni, di ujung ayat ni Allah Ta'ala kata pada Muhammad SAW supaya kata kepada mereka, tilka ummatun qad khalat, itu umat yang telah lalu, laha ma kasabat, untuk mereka apa mereka kerjakan. Mana kau sebut Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaqub, diorang duk sebut nama-nama tu, kan pakai petik nama, panggil nama-nama ni, kata nama ni lah para anbiya sebelum kami yang kami ikut dan sebagainya. Nabi kata, Allah Ta'ala suruh jawab balik, lakum a'malukum lana a'malna wa lakum a'malukum, untuk kami amalan kami, untuk kamu amalan kamu. Mana semua sekali benda berkenaan, kamu ni sebenarnya takkan ditanya berkenaan apa mereka kerjakan. Mereka dah buat kerja, mereka kerja mereka. Kamu sekarang yang akan ditanya Allah Ta'ala, adakah kamu patuh? Setakat nama tak pakai, penawasan nama tak pakai. Jadi itu dalam Islam ni kita tak pernah berkait dengan nama orang tu. Dengar je Said Al-Saqaf kan, kita terus pergi cepat ke masjid tadi. Kita pasal kita tajuk sekarang ni, apa dia ajar? Dia ajar apa? Dia ajar kita apa? Ajar setakat selawat. Selawat tak macam tu. Selawat Nabi dah ajar dah selawat. Apa dia nak ajar? Kalau dia nak ajar kita kepada benda-benda yang baik, nasihat kepada benda yang baik, alhamdulillah lah, baguslah. Tapi macam mana? Jika masjid yang ngada panggil. Okey, faham So konsep dia kan tahu. Itu nama dia tak ada, orang tak cakap pengisian. Pengisian tadi ilmu. Kalau kita sayang Rasulullah, belajar sabda Nabi tu. Belajar apa Nabi kata, bukan belajar sibuk duduk diam kan, lompat dan sebagainya, bukan cara dia. So kita kata para sahabat tak buat, kenapa kita buat? Faham? Jelas? Ada soalan? Ya, Ustaz. Kat sini dia cakap kalau dia amalan dia, kalau kita amalan kita macam kita ada friends lah yang
Okay. tahu dia macam nak beli Islam lah. Dia tahu dia punya lifestyle tu memang jauh dari Kita cuma menegur dia. Tegur dia. Dia salah, dia sesat, bukan salah kerja kita. Allah Ta'ala tak pernah tanya kita apa hal dia sesat. So setakat mana kita nak tegur dia, effort kita tu. Effort kita, apa jalan kita adalah nasihat dengan baik, ajak belikan telekong, ajak pergi jalan ke kedai, belikan tudung, ajak sekian. Apa yang set? Takut lagi marah, kita tak mau lagi dia jauhkan diri. Apa salah pula? Tak pernah try soalan? Tak pernah try kan? Tak pernah try. Try sekali. Tak. Ha. Apa tak takut? Masalahnya, kalau dia kata dia marah, oh, sorry lah. Kalau kau offended, sorry. Tapi aku sayang kau, cakap dengan dia. Aku sayang kau. Aku tak nak kau masuk neraka Allah Ta'ala. Ni aku berikan tudung, kau pakailah. Itu je. Dia tak nak dengar. Terpulanglah pada dia. Bukan kerja kita. Tapi kalau dia dah tahu, Tak, masalah dia tahu tahap mana. Akak jangan macam dia dah tahu. Tahap mana dia tahu? di kelas ni kita Di sini, masalah pergi faham dia macam mana, banyak mana faham dia. Kita tak tahu apa dia faham tak faham. Kan ada orang pergi datang kelas, trend. Zaman sekarang ni trend tau, trend. Faham? Trend pergi kelas ni trending lah. Dia macam tak boring, tak ada apa benda. So, dia cinta ikut AJK Masjid, sambil ada kumpulan nasyid, sambil ada benda sekian, lepas tu ada jalan ke Bali, lepas tu ada jalan ke... Dia ada trend, tahu tak trend? Dia ada trend. Benda trend tadi bukannya benda yang patut berlaku. Maksud sekarang kita nak tegur, dia tegur lah. Betul kan dia? Sayang dia cakap yang tu. Tak, aku dengar sini, aku sayang kau tapi ni salah. Kalau dia kata kau ada hujah, benda ni tak betul, kau kata ada ustaz kata boleh, ambil sini, aku nak dengar. Ini salah, kau buat benda salah. Cakap ini terus terang lah. Nyawa dah ujung tanduk dah pun. Bukan dia orang tak tahu. Problem kan. Dia kata macam panas lah. Tak benda tu sebab kenapa dengan dia. Nak kau tak lagi panas kata, cakap dengan dia. Kadang-kadang macam ni kau kata kau mengikut Muhammad, kau tak ikut arah Muhammad. So simple je. Kita kata kita ni Muslim, you are a Muslim. Then you tak not submitting to the command of Allah. Di mana duduk kita? Kalau kata kau pegang mazhab kata boleh buka tudung. Tanya soalan dengan dia, mazhab mana? Ustaz boleh explain sekali yang Ustaz kata kalau apa ayat yang kalau dah perempuan tak ada keinginan nak kahwin. Saya tak pernah terangkan ayat tu. Tak, Ustaz kata kalau Saya tak pernah terangkan ayat tu. Benda tu masalah sekali kalau wanita kat Malaysia ni kan, 60 orang kahwin lagi, 50 lebih kahwin lagi, bila mana duduk macam tu? Tak logik. Kalau dia kata tua rentu dah gila, dah main mata kabur, jalan pun tak jalan, yelah mungkinlah time tu nak suruh pakai tudung, dia tak sedar. Orang tak sedar, memang tak paksa lah. Ini pandai lagi. Kira-kira beli saham, pagi telefon, saham I jual. Pandai lagi buat duit. Mana ada? Ayat tu tak pakai kat situ. Banyak orang nak pakai ayat tu dengan colour rambut merah dan sebagai kelabu. saya nak suruh Ustaz explain lagi. Saya tak nak explain benda tu. Tak, bukan tempatnya kak. Ini dari luar tajuk. Sekarang kita ni, macam masalah orang-orang yang kita nasihatkan. Kita nasihatkan orang tu, dia tak dengar, terpulang. Kita sampaikan. Kita sekarang ni tak sampaikan lagi, dah takut apa pasal? Tak, kadang-kadang dia kita cakap dengan dia, lepas tu dia kata dia argue balik. Kita orang dah Apa argument dia soalan? Apa argument dia? salahnya Ha? benda baik, bukan tudung lah. Yang ini dah ada 4 tajuk pula. Saya cuba sisa satu. Tak, macam nak amalan tu lah. Ah, ah. Kita kan, amalan kita punya, amalan dia punya. Betul. Kalau aku tak kita nanti kena question. Kita tahu dia Kalau akak tak pernah ajak dia, yes, you will question. You came to the class, you tak tegur dia langsung. Salah lah nampak muka dalam kita, mata kita. Mungkin kita dalam hati kita, mungkin ada kita tak suka. Tapi still, cakaplah sepatah dua. Takkan kita diam langsung, tak cakap. Kan kita tahu kawan kita. Kalau kita sayang kat dunia, kita makan sama-sama, gelak sama, huang-huang sama. Tiba-tiba kat akhirat kita tak nak selamatkan dia. Payahlah. Macam orang sayang anak. Sayang dunia akhirat, bukan sayang dunia je. Kalau kita sayang dunia je, kita salah dah. Maka kita nak akan dapat bertemu kerana Allah Ta'ala, pisah kerana Allah Ta'ala. Tak payung dengan Allah Ta'ala. Takkan tak nak kejar benda tu. Meeting kerana Allah Ta'ala, berpisah kerana Allah Ta'ala. Itu antara kumpulan yang akan diberi payung Allah Ta'ala dengan payung Allah Ta'ala. Takkan kita tak nak yang tu. Tak nak kejar. Ya, sekali pun. Tapi kalau dia kata ada peluang, sembang lah. Open lah. Tak sekali tu. Paling kurang sekali. Paling kurang sekali. Kalau boleh kita dia tak kisah, sembang banyak kali. Kan? Banyak kali sampai dia pakai. Ada orang saya jumpa dulu, sampai pakai tudung lah. Every time dapat peluang, saya cakap mana patuh pada Allah Ta'ala. Tadi submit to the will of Allah. Macam mana kau kata Muslim, dia tak submit? There's a big question there. Mana awak Muslim tapi tak patuh, tak Islam. Muslim tapi tak Islam. Apa hal? kalau dia kata not ready.
Ready to for what? Umur dah tua, bukannya budak-budak 17 tahun, 18 tahun dah. Sebab dia kata kalau nak taubat tu sampai nyawa, sampai ke hukum tu. So bila Halkom sampai bila? Besok apa ni? Tahun 2015. So itu nama dia tertipu. Dia tertipu dengan apa? Syaitan kata fala umanniyannahum, aku akan angan-angankan mereka. So dapat angan lah. So tak pulang lah. Satu benda, neraka syurga ni ada ratio dia. 1 in 1000. So kalau manusia tak nak buat juga, masuk neraka terpulang pada dia. Itu kan kerja kita. Sebab kenapa dalam tajuk ni Nabi SAW sendiri pun sampai satu peringkat tertentu, Nabi SAW kata fa'arid anhum, berpaling daripada mereka. Sampai peringkat tertentu berpaling. Tapi ini tak start lagi pun. Dah berpaling itu enggak. Assumption tu, assume. Don't assume. Mungkin kadang kita cakap sekali, dia diam, dia kata insya-Allah besok aku tukar. Mana kita tahu? Tak pernah cakap pun. Kita dah assume. Mana boleh? Itu dah sebab jangan tengok cerita kerama. Tahu? Cerita kerama televisyen jangan tengok sangat. Pasal dia tipu banyak benda. Benda tak ada pun masuk dalam tu. So kita last sekali kita bayang. Kalau aku cakap kawan aku ni Datin dalam televisyen perangai macam ni. Kawan aku Datin. So mesti perangai dia aku cakap lawan dalam televisyen melawan, Datin melawan. Dan ni pun melawan juga kot. Dia tak cakap. Saya nak assume lah. Nak pahala Allah Ta'ala tapi tak nak buat kerja. Tak boleh lah. Mana boleh tu? Jadi kita kata kita jangan nak masuk syurga seorang. Maybe because of kita punya belas kasihan pada dia, dan Allah Ta'ala beri kita syurga lebih baik. Ni kadang-kadang kita tak nak sayang pada saudara kita, saudara kita sayang diri kita sendiri, salah lah. Salah. Itu salah paling besar. Yang kita assume. Dia tertangguh-tangguh kerja sebab apa? Sebab takut. Takut tak buat lagi, tak jadi apa lagi. Tapi dah takut, salah lah. Okay, jelas Tak apalah Ustaz, kita post Ustaz punya syarahan dekat FB. Jadi dia dakwah kita lah. Ya, okay. Okay, wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala salam alhamdulillah alamin. Subhanallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dia kata apa? Dekat tali ada Ustaz. Yang tadi kata apa? Wal qawanin nisa. Benar, dan orang-orang wanita yang telah apa yang dah bersara lah. La yarju dan nikahan. Yang tak harap nikah maksud dia. Bukan tak harap boleh nikah dah. Problem dia sekarang ni dalam masyarakat kita tak macam tu. Tak, bukan masalah. Tu masalah sekarang ni pemahaman tadi kenapa dia pakainya tu kan togel belaka lah. Kan pakai skirt pendek dan sebagainya. Tak harap ni. Gelebih tu. Tak harap semua kali. Mungkin sekarang ni manusia tak kahwin. Saya tadi after some time. Salah faham. Kalau ni kata benda tadi kat zaman Nabi pun togel, iyalah. Mana tak pakai macam tu, tak dipakai di Islam macam tu. Ini dia word kan macam ni. Kita faham ayat, tengok praktis para sahabat. Kalau ayat bunyi tu, praktis para sahabat macam mana? Diorang lepas daripada tu semua togel kepala. Lepas daripada turun ayat tu, tak harap nikah dah. Macam isi Nabi SAW. Confirm mereka tak boleh nikahi oleh siapa pun. So Aisyah keluar ke togel kepala? So? Taklah pasal orang kalau baca dia untuk fahaman dia. Itu masalah sekarang ni. Kalau para sahabat tak faham macam tu, kenapa kita faham macam tu? Kalau baca ayat berkenaan, betul. Bunyi dia, tapi para sahabat, isi Nabi, lepas Nabi wafat, tak nikahi oleh siapa. Confirm tak boleh. So, Dia itu orang nak cari alasan dan apa. tu Aisyah tak tanggal lah tadi. Aisyah confirm tak boleh kahwin dengan orang lain. Isi Nabi yang lepas Nabi wafat. Tak ada, confirm tak boleh. Masalahnya, confirm tak boleh. Tak bila kita explain kat orang, dia orang jawab macam Habis kalau bukan isi Nabi kita ikut, kan ikut Bulahak punya isi ikut. Soalan sekarang. Ikut Bulahak punya isi. Isi Nabi tak nak ikut isi Bulahak. Ikut cerita dinasti. Ikut cerita apa? Cerita dalam televisyen, telenovela. Ngawut betul. Buang masa kadang. Nak syurga Allah Ta'ala tapi nak shortcut. Tak nak susah payah. Tak nak beramal. Mana boleh? Apa tanda kita ni Muslim? Kan tak, dia sini cakap macam ni kepada orang macam ni. Dia ada 3 jenis manusia ni kata Islam ni. Satu Muslim yang fully practicing Muslim yang practice semua Islam. Ada partially practicing. Sebagian ambil, sebagian tinggal. Lepas tu non-practicing Muslim. Masuk dia kau dalam mana satu kau nak. Cakap yang dia. Kau dia di mana satu. Kalau kau Muslim, practicing Muslim, kau buat. Kalau kau Muslim, partially practicing, dan kau lah. Partially practicing Muslim lah. Partially practicing. Mana separuh dia kata nak, separuh dia seronok, dia pakai.
Tak seronok tak pakai. So apa benda apa gunanya kita dapat Rasul? Rasul diturunkan untuk ditaati. So Allah Ta'ala kata dalam Quran surah An-Nur ayat 31. Allah Ta'ala nyatakan apa? Wal yadribna bi khumurihinna ala jubin. Hendaklah mereka melabuhkan tudung kepala mereka ke atas belahan baju mereka. Maksudnya tudung tu pakai. Khumur ni tudung kepala. Labuhkan. Bukan suruh pakai, labuhkan. Datang kita pakai tidak. Tiba-tiba kata, oh saya ni Muslim. Dah pula. Nabi disuruh kata pada seorang wanita Islam macam tu, datang tak pakai. Kenapa? Kalau jilbab tu lain besar sikit. Yang satu badan semua sekali. Yang labuhkan tudung tu. Diarahkan dalam surah An-Nur. Tudung tu labuhkan. Datang kita, oh tudung tak wajib. Pula. Dia wajibkan labuhkan. Letak kat bahu, dia labuhkan. Pula. Mana boleh tak itu? Dia salah faham. Pasal kadang-kadang ada suara ustaz tu, dia permudahkan. Pasal yelah. Tapi masalah sampai bila? Ada separuh tu saya dengar ada ustaz Yunus kata, ada orang kata, oh, saya sukalah cerita apa nama apa Qalbun Salim dan sebagainya, kelas pengajian yang dibuat kan di sini. Tapi kadang dah ada dedah lagi. Dan sebagainya. Kenapa? Itu contohnya lah. Bukan ada cara, kan tak nak belajar. Islam duit boleh buat, apa hal ilmu tak boleh nak dapatkan. Kecuali dia nyanyuk. Kalau saya ingat nyanyuk tak ada hal. Fi al-qalam, qalam dia angkat. Dia tak faham, cakap tak faham. Sebab dia tahu 5 minit dia ingatan dia. Tak tahu dia ada driver? Driver hantar macam mana? Okey. Allah Allah.